Bismillahirrahmanirrahim. Perangai bergantung pada diri sendiri oleh Pendeta Zainul Abidin bin Ahmad. Bab 3, Fasal 3. Orang alim dahulu-dahulu yang ahli dalam pengajian agama atau dalam salah satu cawangannya, seperti cawangan tauhid, cawangan fiqh, cawangan tasawuf, cawangan mentafsirkan Al-Quran, cawangan mengumpul dan mengkitabkan hadis-hadis nabawi, dan cawangan menghuraikan ertinya sebagai sokongan dan penerangan kepada punca-punca ringkas yang diberikan dalam Al-Quran, cawangan falsafah Islam, dan lain-lain cawangan ilmu juga. Semuanya telah bersendiri memahami dan menimbangkan segala keterangan Al-Quran dan lainnya dalam hal ini. Dengan demikian, maka dalam bahagian fiqh, umpamanya, hingga setengah daripada mereka telah menjadi pakar tempat orang meminta fikiran dan fatwa dalam perkara itu. Menjadi sandaran dan ikutan yang diikut atau dihormati orang ilmunya dan pendapatnya dalam cawangan itu. Bahkan, setengah daripada mereka hingga telah sampai mencapai martabat mujtahid mutlak, iaitu imam-imam pendiri mazhab, kerana bersungguh-sungguhnya menjalankan ijtihad sendiri hingga terjadinya mazhab sendiri yang berlainan kaedahnya daripada orang lain. Maka oleh sebab banyak orang yang demikian, itulah telah terjadi beberapa mazhab dan bermacam-macam qaul ulama dalam pengajian fiqh agama Islam, sama ada pada usul fiqh atau lebih-lebih lagi pada furu'nya, iaitu cabang yang halus-halusnya. Pada bicara ilmu tauhid atau aqaid, kita dapati nama-nama besar dan masyhur seperti Al-Hasan Al-Basri, Wasil bin Atha, Abul Hasan Al-Ash'ari, At-Tahawi, Al-Maturidi, Imamul Haramain Al-Juwaini, dan muridnya Al-Imam Al-Ghazali, dan banyak yang lainnya. Semuanya mereka ini pada masing-masing zamannya itu ialah orang yang bebas dan merdeka hati, mengambil fahaman sendiri daripada Al-Quran dan Sunnah Nabawi dalam cawangan aqaid dengan memakai panduan ilmu pengetahuan mereka sendiri dan timbangan akal mereka sendiri. Sungguhlah, ilmu pengetahuan mereka itu sudah semestinya menurut sepanjang yang telah ada zaman mereka masing-masing itu sahaja. Tetapi, titik perhatian kita ialah mereka menggunakan pengetahuan mereka itu tidak sekali-kali terlepas daripada menyertakan bersama-samanya timbangan akal mereka sendiri masing-masing bagi memahamkan nafs-nafs Al-Quran dan Sunnah Nabawi itu untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang mereka masing-masing peroleh daripadanya. Tiap-tiap seorang mereka sendiri memahamkan dan memuji segala pendapat dan pegangan-pegangan agama yang dianutnya atau yang diterimanya dari orang lain atau yang ditolaknya. Mana-mana masalah yang telah sedia diputuskan oleh orang dahulu daripadanya, baik oleh gurunya sendiri atau oleh orang lain, maka diperiksa dan dipertimbangkannya kembali sendiri. Kalau didapati sungguh betul dan memuaskan hatinya, teruslah diterimanya. Kalau tidak, maka ia sendiri ada pendapat lain dan fahaman lain yang menerbitkan keputusan yang lain pula. Dengan demikian kerap kalilah terjadi di antara mereka itu yang murid tidak bersetuju dengan fahaman atau pendapat gurunya. Maka itulah sebabnya pada beberapa perkara dalam cawangan aqaid ini telah terjadi bermacam-macam pendapat dan pembawaan yang setengahnya menyalahkan pendapat yang lain dan setengah pula hingga sampai kepada had mengkufurkan atau menghukumkan sesat akan pihak yang lain itu. Di antara mazhab-mazhab yang berselisih dan bertikaian, bahkan setengahnya bermusuhan dalam masalah-masalah tauhid ini, ialah mazhab-mazhab yang disebut Jabbariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Kharijiyah, Zaidiyah, Imamiyah, Ibadiyah, Syi'iyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan banyak lain-lain lagi. Barangkali lebih daripada 73 yang tersebut dalam hadis itu. Dalam begitu banyak, ada yang termasuk di bawah golongan ahli sunnah dan ada yang di bawah golongan ahli syiah.
dan ada yang di luar daripada keduanya, tetapi masih mengaku dalam lingkungan Islam juga. Sebabnya, telah terjadi sekalian itu tiada lain, melainkan oleh kerana mereka telah jadi pemuka bagi masing-masing puak itu, pada masing-masing menerbitkan pendapat sendiri daripada punca-punca ringkas yang diberi dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis yang mereka anggap benar. Adapun dalam cawangan bicara fiqh atau pengajian hukum-hukum agama, kita dapati khabarnya bahawa dalam 3 kurun yang mula-mula kemudian daripada Rasulullah telah ada terdiri atau hampir terdiri tidak kurang daripada 19 mazhab fiqh yang berasing-asing kaedah jalannya dan cara pemahamannya. Di antaranya termasuklah mazhab yang 4 yang masih terpakai lagi hingga hari ini. Yang demikian telah terjadi juga yang demikian telah terjadi ialah juga oleh sebab masing-masing imam pendiri mazhab itu dan kerap kali murid-muridnya juga telah bersendiri mengambil fahaman dan mengeluarkan pendapat yang nampak kepada pandangannya sendiri daripada ayat-ayat Al-Quran dan daripada hadis-hadis yang diterimanya, iaitu pendapat yang dirasanya lebih baik atau lebih tepat atau sekurang-kurangnya sama baiknya dengan fahaman orang lain yang telah terdahulu. Misalnya, Al-Imam Syafi'i telah berijtihad sendiri kerana didapatinya dirinya tidak bersetuju pada beberapa banyak perkara dengan pendapat gurunya, Al-Imam Malik. Demikian pula Al-Imam Malik itu tidak bersetuju pada beberapa banyak perkara dengan pendapat Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Tidak sependapat pula pada beberapa perkara banyak dengan gurunya Al-Imam Syafi'i. Demikianlah tiap-tiap seorang mereka itu tidak mengikut dengan buta tuli sahaja barang apa-apa kata gurunya masing-masing. Mereka sendiri memahamkan apa-apa nas agama dan mengambil keputusan hukum-hukum agama daripada nas-nas itu. Ada tentangnya mereka bersetuju dan sekata antara sama sendiri, tapi banyak tentangnya mereka berselisih faham dan pendapat. Pada asas dan punca, sekalian mereka itu tetap berpegang dan mengambil kedudukan di atas tapak yang sama dan satu juga. Tetapi berlain-lainan cara mereka memahamkannya mengikut pengetahuan dan timbangan mereka sendiri, sesuai dengan kehendak zamannya dan hal-hal di kelilingnya masing-masing. Maka demikian pula pada mazhab-mazhab fiqh yang lain yang telah ada pada zaman mula-mula dahulu tetapi sekarang telah ke tepi, seperti mazhab Asy-Sya'bi, mazhab Az-Zuhri, mazhab Al-Auza'i, mazhab Sufyan Ats-Tsauri, mazhab Al-Imam Al-Laits dan mazhab Dawud Al-Zahiri. Maka begitulah juga kita lihat pada bahagian tasawuf, iaitu telah terjadi berbagai rupa dan cara tarikat seperti Qadariyah, Naqsyabandiyah, Syattariyah, Sammaniyah, Syadziliyah, Maulawiyah, Muhammadiyah, Ahmadiyah dan lain-lain. Sementara itu kita dapati dalam pengajian dan perjalanan tasawuf ini berpuluh-puluh nama yang besar-besar pula. Di antaranya ada juga yang termasuk kumpulan ulama aqaid dan ulama fiqh dan ulama falsafah. Setengah daripada mereka itu ialah Al-Hasan Al-Basri, Sufyan Ats-Tsauri, Ibrahim bin Adham, Ma'ruf Al-Qarqi, Dhunnun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bistami, Junaid Al-Baghdadi, Al-Husain bin Mansur Al-Hallaj yang matinya dihukum bunuh, Al-Qushairi, Al-Ghazali, Abdul Qadir Al-Jailani, Syihabuddin Al-Suhrawadi, matinya hukum bunuh, Umar bin Al-Farid, Muhyiddin Ibn Arabi, Abu Hasan Al-Syadzili, Jalaluddin Al-Rumi, Ahmad Al-Badawi, Abdul Karim Al-Jili, Abdul Wahab Al-Sya'rani. Semuanya itu berlain-lain aliran pada ajarannya dan berlain-lain cara latihannya. Tetapi asas dan tujuannya sama juga. Maka seperti tadi, sebabnya telah terjadi berlain-lain itu ialah kerana tiap-tiap seorang itu pada masing-masing zamannya tidak hanya bertaklid kepada orang yang dahulunya. Malahan, masing-masing ada mempunyai pengalaman batinnya sendiri yang menerbitkan aliran tersendiri mengikut pengalamannya itu.
Selanjutnya demikian inilah juga yang telah terjadi dalam cawangan mengumpul dan mengkitabkan hadis Nabawi, memberi syarahan dan huraian kepada hadis-hadis itu, mentafsirkan Al-Quran, menjuzuk dan memperkatakan kaedah-kaedah falsafah Islam yang bersendiri antara satu dengan satunya, mengatur kaedah-kaedah ilmu saraf dan nahwu, ilmu balaghah, ilmu mantiq dan lain-lainnya. Masing-masing pengarang memakai timbangan dan perhatiannya menerusi pengetahuannya sendiri. Dengan demikian, hingga telah terkumpul beberapa banyak kitab kumpulan hadis yang tidak semuanya sama. Hadis-hadis yang pilih dan diterimanya. Ada yang diterima oleh Muslim atau lain-lain pengumpul umpamanya, tidak diterima oleh Bukhari dan sebaliknya. Telah terkarang beberapa kitab syarah hadis yang berlain-lainan pula rupa syarahnya dan tafsirannya. Telah tercipta beberapa banyak kitab tafsir Quran besar-besar yang berlain-lainan aliran isinya dan segi pemahaman yang dikemukakannya. Beberapa banyak kitab falsafah Islam karangan ahli falsafah seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Ghazali, Ibn Tufail, Ibn Rushd, Ibn Sam'id. Masing-masing itu berlain-lain bentuk falsafahnya dan aliran fikirannya dan hasil penyelamnya. Begitu pula berpuluh-puluh kitab ilmu saraf dan nahwu yang tidak sama cara susunannya atau aturannya dan terkadang berlawanan pada hukum-hukum bahasa yang diberinya, seperti di antara kitab-kitab ahli nahwu negeri Kufah dan negeri Basrah pada zaman dahulu, dan di antara pendapat-pendapat Khalil bin Ahmad dan Sibawayh umpamanya. Maka sekalian itu tiada lain sebabnya melainkan kerana masing-masing pengarangnya berpandu kepada perhatian dan timbangan pengetahuannya sendiri dan kepada cubaan serta ujiannya sendiri. Pendeknya, ulama-ulama Islam yang besar-besar zaman dahulu itulah orangnya yang telah berbuat sebagaimana yang diperbuat oleh ahli ilmu cara moden yang bukan orang Islam. Hari ini dalam berbagai-bagai lapangan penyelidikan mereka memajukan ilmu pengetahuan. Maka dengan sebab mereka telah berbuat demikian itulah usaha mereka telah berhasil sama seperti hasil usaha dan penyelidikan ahli ilmu cara moden ini juga, iaitu mengeluarkan pengetahuan-pengetahuan baharu dan pendapat-pendapat baharu yang belum ada dikeluarkan orang dahulu daripada mereka. Hanya bezakan pada penyelidik dan pemikir-pemikir Islam zaman dahulu, hasil-hasil baharu itu ialah pemahaman-pemahaman baru dan kesimpulan-kesimpulan baharu yang dapat dikeluarkan mereka dari punca-punca yang sedia dalam Al-Quran dan hadis. Maka demikian itulah kemajuan namanya. Dan begitulah yang dikatakan sumbangan yang original, yakni mengeluarkan sesuatu yang baru dan tersendiri yang belum ada orang lain pernah mengeluarkannya seperti itu lebih dahulu. Maka sebab itulah mereka menjadi terkenal dan teraku kelebihannya. Bahkan kerap kali membangkitkan hairan orang kepada kebolehan mereka itu. Maka hanyalah pada zaman-zaman yang akhir, semenjak beberapa ratus tahun yang lalu ini sahaja, orang-orang ahli Islam hampir-hampir semuanya di serata dunia tidak lagi mempunyai semangat kesendirian, kebolehan dan kelayakan untuk berbuat seperti pelopor-pelopor mereka yang dahulu kala itu. Ya, jika dicari sangat sedikit, boleh didapati yang tahu dan boleh bersendiri atau berani bersendiri. Melainkan di mana-mana pun akan didapati mereka itu hanya biasa bertaklid saja. Dan kebanyakan daripada itu pula ialah bertaklid buta. Malangnya, jika ada siapa-siapa yang mencuba berbuat seperti pakar-pakar Islam dahulu kala itu, iaitu melepaskan diri daripada kongkong taklid dan balik kepada Al-Quran dan hadis dengan kehendak-kehendak zaman dan hal-hal keadaan yang telah berubah sekarang, maka terus dilempar mereka akan dia dengan kata-kata yang tidak selayaknya seperti sesat dan menyesatkan, memandai-mandai, membawa bid'ah, mengubah-ubah daripada jalan yang telah diatur oleh pakar dahulu kala itu. Tidak ada rupa hendak melebih daripada orang yang dahulu-dahulu dan berbagai-bagai lagi. Yang betulnya duduklah membeku di tempat yang ada itu. Mungkin juga kerana mereka sendiri tiada upaya membuatnya,
maka mereka tiada suka kalau ada orang lain pula dapat berbuat.